Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan pada kali ini. Setelah kita bertemu pada pertemuan semalam, kita membahaskan beberapa perkara. Antara yang mana kita telah bahaskan semalam berkaitan permasalahan fiqh, iaitu berkaitan bab, istinja dan lain-lain. Jadi pada hari ini kita akan membahaskan berkaitan buku yang mana kita akan sambung, iaitu teguran Nabi SAW kepada umatnya, iaitu teguran Rasulullah kepada kita. Hadis yang mana kita akan sambung hari ini adalah berkaitan 40 teguran. Jika kita lihat, pengarang kita ada menyusun juga buku-buku yang lain, seperti mana 40 tangisan Nabi SAW, 40 hadis yang mana Rasulullah ketawa. Jadi kita dapat lihat dalam kehidupan Rasulullah, ada kalanya Rasulullah ketawa, ada kalanya Rasulullah tegur, ada kalanya juga tetapi jarang berlaku. Tapi ada juga riwayat banyak disebutkan dalam Syama'il, iaitu air mata Rasulullah juga ada keluar dalam beberapa peristiwa. Jadi nak menunjuknya baginda ni manusia, baginda bukanlah robot. Sebab itu kenapa hikmah Rasul diutuskan dalam kalangan manusia, kerana agama ini mengiktiraf perasaan yang ada pada kita. Sebab itulah ada riwayat menceritakan kita akan mendapat ataupun mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak bertegur siapa, iaitu bergaduh lebih daripada 3 hari. Kenapa? Kenapa tak kata sehari pun kalau kita gaduh, kita tak bicara, memang telah mendapat ancaman. Tapi 3 hari baru hadis itu menyebutkan bahawasanya mendapat azab ataupun ancaman kalau tak cakap lebih 3 hari disebabkan bergaduh. Ini kerana manusia ini hari pertama mungkin lepas kita bertelingkah masih panas lagi. Hari kedua dia mungkin panas lagi. Tapi hari ketiga tu maksudnya kita dah mula okey dah, sejuk sikit. Sebab itu nak mengatakan agama mengiktiraf perasaan manusia. Sebab itu hikmah Rasul diutuskan dalam kalangan manusia. Jadi pada hari ini kita akan sambung hadis yang seterusnya, hadis muka surat 14, iaitu muka surat 57, iaitu kisah yang ke-14. Hadis yang mana bernombor 14 pada malam ini, iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada mana dalam satu perjalanan, dalam safar. Fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada ziham, iaitu manusia yang mana orang ramai berkerumun. Ziham adalah orang ramai berkerumun, berkumpul di tempat tersebut. Setelah itu warajulan qad zullila alaih, dan ada lelaki yang mana di situ dia diteduhi dengan orang lain. Maksudnya orang meneduhkan dia, orang nak melindungkan dia daripada cahaya matahari. Faqala ma haza, bila Rasulullah tengok peristiwa ni, Rasulullah pun sebut ma haza, apa ni, apa yang terjadi ni? Qalu saim, sahabat pun mereka berkata saim, laki ni saim, dia puasa, dia seorang lelaki yang berpuasa. Kerana sahabat yang mana dia dalam keadaan macam tak larat, dilindungi oleh orang lain tadi tu, dia saim, dia sedang berpuasa. Qala laisa minal birri as-siyamu fi safari, iaitu bukanlah suatu yang baik berpuasa ketika dalam permusafiran. Rawahul Bukhari. Okey, ini kita baca matannya saja, syarahnya kita tak baca lagi. Hadis ini kita tak boleh memahami secara literal. Kalau kita faham secara literal, maka kita akan salah anggap, oh kalau kita musafir wajib, seolah-olah wajib kita berbuka puasa. Seolah-olah itu kalau kita faham literal. Sebab tu hadis ni kita akan tengok himpunan ataupun hadis-hadis yang lain. Dia ada banyak hadis-hadis yang menceritakan berkaitan permasalahan yang mana kita akan sebutkan ini. Masalah kita nak sebutkan ni adalah berkaitan berpuasa ataupun berbuka puasa ketika mana bermusafir. Kerana kita mengetahui ruksah diberikan dalam agama ini dalam beberapa perkara. Antaranya ketika bermusafir adalah ruksah yang diberikan adalah kita dibenarkan untuk berbuka ketika mana kita bermusafir. Contoh, kalau kita puasa, jika dah cukup syarat-syaratnya dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, maka boleh untuk berbuka. Jadi dibahaskan oleh para fuqaha antara kita meneruskan puasa ataupun berbuka yang mana lebih afdal. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena mengetahui bahawasanya permusafiran, safar itu adalah disebutkan oleh Rasulullah qita'atul minal azab,
potongan-potongan sebahagian daripada azab. Maksudnya nak mengatakan ketika kita bermusafir, bermusafir itu qita'atun minal azab. Musafir itu dia potongan daripada azab ataupun kita katakan keletihan lah. Bila kita bermusafir, kita akan rasa penat, rasa letih, halangan-halangan tertentu. Walaupun pada zaman sekarang ini kita telah sebutkan kita mungkin naik kereta api, kita naik kereta. Tak macam dulu naik unta. Walaupun zaman sekarang kita naik kereta, kita naik motor musafir, kepenatan tetap ada. Tak sama macam berada di rumah. Sebab itu kita diberi ruksah untuk berbuka ketika mana dalam permusafiran, ketika mana kita sedang berpuasa, tetapi dengan syarat-syarat tertentulah. Dan ulama dalam mazhab-mazhab yang lain juga ada perbezaan apa yang mana menyebabkan kita boleh berbuka atau tidak. Bila mana disebutkan permusafiran ini dibenarkan berbuka, yang mana lebih afdal? Itu dibahaskan juga. Kita meneruskan berpuasa ataupun kita berbuka puasa. Kerana kita ketahui hadis yang kita baca tadi, kalau fahami secara literal, seolah-olah menyebutkan laisa minal bir, bukan termasuk daripada kebaikan seseorang itu berpuasa dalam keadaan bermusafir. Kalau kita faham literal, mungkin kita akan anggap, oh tak bolehlah puasa ketika mana kita musafir. Kita akan anggap macam tu. Hakikatnya kita kena lihat hadis-hadis yang lain sama menyebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan", jika ada siapa yang dalam keadaan maridan, dalam keadaan sakit, au ala safarin, ataupun ketika mana dia sedang bermusafir, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka dia boleh untuk berbuka puasa dan dia qada pada hari yang lain. Jadi pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya kalau kita dalam keadaan maridan, sakit, au ala safarin, ataupun dalam permusafiran, fa'iddatu min ayyamin ukhar, kita dibolehkan, dibenarkan untuk berbuka puasa, tapi kita kena qada pada hari yang lain. Bukan diwajibkan untuk kita berpuasa. Maksudnya, dan bukan juga diwajibkan kita berbuka. Kita ada pilihan. Bila kita sebut sakit yang macam mana? Bukanlah sakit yang sikit saja. Wa man kana maridan di situ. Sakit yang mana dapat memberikan mudarat kepada kita. Kalau kita sakit sekadar sikit saja, luka sikit saja, kita berbuka, itu tak cukup, tak boleh. Dan kita kena ingat, bila mana kita berbuka ketika ini disebabkan sakit, seperti mana mungkin kita kena makan ubat demam ke apa, kita kena qada balik puasa kita. Demikian permusafiran ini. Kalau kita berbuka, bukan maksudnya terlepas. Tak, kita tetap kena qada. Jadi sebab itulah, kalau kita mampu untuk tetap berpuasa, wa antasumu khairul lakum, Allah sebut. Jika kamu berpuasa, itu lebih baik pada kamu. Jadi kalau kita bermusafir dan juga dalam keadaan kita mampu untuk meneruskan puasa, maka meneruskan puasa itu lebih baik. Sebab Allah sebut, kalau kita mampu, itu khairul lakum. Itu lebih baik untuk kita meneruskan puasa. Walaupun dibenarkan untuk kita berbuka kalau kita memang dah cukup syarat dia. Permusafiran kita itu adalah safar yang jauh, safar yang tawil, yang panjang, maka dibenarkan untuk kita berbuka puasa ketika itu. Tapi kita kena ingat, bila mana kita mampu, rasa kekuatan, tak ada masalah pun, maka berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik pada kamu. Kerana apa? Kerana bila mana kita berbuka puasa, kita nak kena qada lain. Belum tentu manusia dapat qada, sebab ada halangan tertentu. Kerana kebanyakan ada kalanya manusia ini, cuba kita tanya diri kita, puasa selain Ramadan yang kita buat mungkin sikit, mungkin tak banyak. Pada waktu Ramadan kita rasa bersemangat nak puasa disebabkan kita tahu fadilat pada Ramadan, dan itu merupakan rukun dalam agama. Selain itu, keadaan sekeliling juga masyarakat semua dalam keadaan itu menghormati Ramadan. Tetapi untuk wanita, ujian yang banyak lah, seperti mana nak bagi anak makan dan lain-lain, mereka berinteraksi dengan makanan juga. Tapi nak cakapnya, pada hari-hari yang lain, itu cabaran lebih besar. Sebab sekeliling kedai semua buka, tengok iklan kat laman sosial pula tentang makanan itu, makanan ini. Sebab itulah, dalam bulan Ramadan, jika kita mampu untuk teruskan puasa, adalah kita puasa khairul lakum. Allah kata, itu lebih baik pada kamu. Sebab, bila mana kita bermusafir, kita berbuka, kita kena qada juga lepas itu. Bukan kita tak boleh buat langsung. Dalil-dalil yang seterusnya adalah, iaitu disebutkan bahawasanya dalam riwayat Muslim, hiya ruksatun minallah. Ini tak ada dalam kitab kita lah. Ini dalil berkaitan, saya bawa daripada luar. Sebab kalau kita sekadar baca hadis dalam ini, kita mungkin sukar untuk kita memahami. Susah kita nak fahami. Jadi saya bawa hadis-hadis daripada luar, iaitu hiya ruksatun minallah. Disebutkan bahawasanya berbuka puasa ini ketika mana permusafiran, ia adalah ruksah, hiya ruksah, ruksatun minallah, kelonggaran, keringanan yang mana Allah berikan kepada kita. Bila ruksah, maka kalau kita ambil itu tidak ada masalah lah, dibenarkan oleh syarak.
antara ruksah yang mana ada juga yang mana diberikan sekiranya seseorang itu dalam keadaan bermusafir, maka dibenarkan untuk dia mengqasarkan solat. Kita akan baca hadis lepas ni bab berkaitan qasar. Ada juga dalam kitab kita. Bermusafir ataupun ketika kita bermusafir, orang yang tak qasar, dia boleh qasar tapi dia tak qasar. Ada lagi kita akan baca hadis berkaitan tu. Sekarang kita dalam masalah puasa. Selain itu dalam agama kita, bila mana kita dalam keadaan solat, kita tak mampu solat berdiri, dibenarkan duduk. Sebab itu selalu kita ketahui sahabat Imran bin Husain. Kalau kita baca kisah Imran bin Husain ni, tengok macam mana kehidupannya sangat. Kita tengok, kita akan rasa kalau ada masalah banyak, kita tengok kita akan rasa sikit tenang sikit lah. Sebab apa? Orang terdahulu lagi teruk diuji. Kita tengok belasan ataupun puluhan tahun Imran bin Husain, dia solat dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan yang sangat, kita tengok sangat daif keadaannya, sangat teruk. Dia pun banyak dalam keadaan berbaring di katil. Bahkan diletakkan juga untuk dia buang air pun dekat katil, dibuat lubang dekat dia. Sebab dia sakit teruk. Jadi sebab tu nanti kalau kita mungkin akan bicarakan bagaimana tentang biografi sahabat Imran bin Husain yang mana sakit teruk puluhan tahun. Rasulullah sebut kepada dia dan juga sahabat yang lain, salli qa'iman, solatlah dalam keadaan berdiri, sebab itu merupakan rukun yang wajib dilakukan. Fa illam tastati', kalau engkau tak mampu, macam Imran dia tak mampu untuk berdiri, fa qa'idan, boleh duduk. Maka dibenarkan untuk duduk jika tak mampu berdiri. Itu. Kalau mampu, berdirilah. Tetapi dalam solat sunat, mampu tak mampu, duduk tak ada masalah, boleh. Tapi dapat pahala kurang lah kalau saja duduk dalam solat sunat. Itu membezakan solat sunat dan solat wajib. Okey. Kita tengok hadis berkaitan puasa dia tak ada dalam kitab kita. Hiya ruksatun minallah. Puasa ini, berbuka puasa, ia ketika bermusafir, itu adalah ruksah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faman akhaza biha, siapa yang mana mengambil ruksah itu, maksudnya dia berbuka ketika mana dia bermusafir, buka puasa, fahasanun, maka itu perkara yang baik. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih, dan siapa yang mana dia suka untuk ayyasuma, untuk meneruskan puasa, fala junaha alaih, maka itu bukan dosa, bukan kesalahan untuk dia. Jadi kita katakan siapa yang mana dia berpuasa, dia ambil ataupun dia berbuka puasa ketika bermusafir, dia ambil ruksah, fahasanun, maka itu benda yang baik, boleh, tak ada masalah. Siapa yang mana dia nak teruskan berpuasa, maka fala junaha alaih, maka itu bukan satu kesalahan, maka boleh dia nak teruskan berpuasa, boleh dia nak berbuka pun boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia mampu untuk teruskan puasa, wa antasuma khairul lakum, maka berpuasa itu lebih baik untuk dia. Wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum, maka dia berpuasa itu lebih baik bagi dia. Hadis yang mana yang seterusnya, ini juga tidak ada dalam kitab kita, adalah yang seterusnya berkaitan Nabi SAW pernah berbuka puasa ketika mana dalam perjalanan, iaitu Rasulullah dan para sahabat dalam satu permusafiran, mereka pergi untuk ke Makkah dalam tahun yang mana Fathul Makkah. Kemudian dalam peristiwa itu, sahabat mereka dalam keadaan innan nas, sesungguhnya manusia ketika itu dalam keadaan penat, maksudnya dalam keadaan sukar, disebabkan apa? Berpuasa. Mereka dalam perjalanan dengan sahabat-sahabat lain, Rasulullah dengan sahabat lain, mereka dalam perjalanan, tetapi manusia dalam keadaan penat ketika itu, dalam keadaan letih disebabkan berpuasa. Kemudian wa innama yanzuruna fima fa'alta, kemudian sahabat kata sesungguhnya kami semua tu ataupun sahabat-sahabat mereka menunggu apa yang Rasulullah nak buat. Maksudnya mereka ikut Rasulullah nak buat apa. Kemudian Nabi SAW pun dia pergi, dia meminta bekas air. Selepas asar, dia pun minum air. Jadi nak menunjukkan Nabi SAW ada berbuka puasa ketika permusafiran. Kemudian bila mana Nabi SAW tahu ada sahabat-sahabat yang mana masih berpuasa, kita tahu Rasulullah lepas asar dah buka puasa sebab sahabat ramai letih. Kemudian Rasulullah kata ulaikal usah, ulaikal usah, maksudnya mereka itu telah bermaksiat, mereka itu telah bermaksiat. Apa maksud hadis ni? Sebab itu hadis ni kita kena, tak boleh kita sekadar ambil ulaikal usah. Kalau kita baca separuh saja, kita baca hadis Rasulullah kata ulaikal usah, ulaikal usah, mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat, maksudnya mereka yang mana tidak berpuasa ataupun mereka tak buka puasa itu adalah mereka bermaksiat. Kalau kita baca separuh, kita akan anggap seolah-olah kalau kita tak buka puasa maka kita bermaksiat. Bukan macam tu. Sebab tu kita kena tahu sababul wurud, sebab apa hadis itu disebutkan.
Kenapa Rasulullah sebut ulaikal usah di situ? Rasulullah sebut kepada orang yang masih meneruskan berpuasa ketika itu, mereka tak berbuka. Rasulullah kata mereka ini telah bermaksiat. Maksudnya adalah ini peristiwa ini mereka dalam ada strategi, maksudnya ada keadaan tertentu, mereka nak ada satu matlamat, mereka nak pergi membuka kota Mekah ketika itu, ataupun mereka ada perjalanan tertentu, ataupun masalah-masalah lain, ada maksudnya ada tujuan. Sahabat-sahabat dalam keadaan penat, letih, mereka tunggu apa Rasulullah nak buat. Kemudian Rasulullah pun minumlah air, buka puasa, nak menunjukkan ada keringanan. Hiya rukhsatun minallah, iaitu berbuka puasa adalah rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasulullah minum, Rasulullah tahu ada sahabat yang tak minum. Maka sebab tu Rasulullah kata ulaikal usah. Ulaikal usah. Mereka itu yang tak minum itu maksudnya yang tidak berbuka, mereka telah menderhaka atau bermaksiat. Tapi ini nak menunjukkan bukanlah ini terpakai untuk kita semua. Tak. Maksudnya hadis ini adalah dalam keadaan tentera Islam ataupun umat Islam ada strategi tertentu untuk ada plan nak buat benda tertentu. Orang penat, sahabat penat. Bila mana tak berbuka ketika itu, maka strategi mereka nak buat plan yang dirancang tak menjadilah kalau sahabat dalam keadaan naif, penat. Sebab hadis ni pada awal kisah kita sebut tadi, sahabat dalam keadaan penat dan mereka menunggu yanzuruna, mereka tunggu apa yang mana Rasulullah nak buat. Maksudnya ada sahabat yang penat dan mereka tunggu apa tindakan seterusnya Rasulullah buat. Kemudian Rasulullah pun minum air. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan ini rukhsah dari Allah untuk dapat kekuatan kembali. Maka bila mana Rasulullah melihat ada sahabat yang mana tidak berbuka juga, maka Rasulullah bersebut ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka telah bermaksiat. Mereka telah bermaksiat. Jadi kita kena ketahui bahawasanya bukanlah kalau orang tu dia tak berbuka puasa dia haram, ataupun bukanlah maksudnya secara umum kita kata orang yang mana buka puasa maksiat, bukan itu maksudnya. Tapi ini untuk situasi tertentu, maksud situasi itu. Sebab keadaan ada strategi tentu Rasulullah nak pergi ke tempat tertentu. Dalam keadaan tentera pula ataupun sahabat-sahabat lemah. Itu sebab dia. Jadi jangan kita salah faham. Kalau kita salah faham, kita kata, oh kalau kita tak berbuka puasa, maka berdosa. Bukan. Bukan begitu. Sebab ada hadis lain juga kita akan baca, adalah memang Rasulullah pun mereka tidak memarahi orang yang mana meneruskan puasa walaupun ketika mana bermusafir. Jika kita lihat dari Imam Nawawi mengatakan apa? Wa hadza mahmul ala man tadarrara bis-saum, iaitu hadis ni adalah kepada orang yang mana tadarrara bis-saum, dia dalam keadaan dia teruskan puasa itu dia akan mudarat. Maksudnya hadis ni menunjukkan kata Imam An-Nawawi, kalau dia teruskan puasa juga dia akan mudarat. Rasulullah dah buka, dah minum air, tapi dia tak minum air. Maksudnya dia tak minum air, dia akan lemah, kemudian mungkin dia akan tercicir dalam perjalanan mereka. Maka itu akan menyusahkan. Jadi sebab tu kata Al-Imam An-Nawawi, hadis ni hazal hadis mahmul. Hadis ni dia menunjukkan ke atas orang yang mana man tadarrara bis-saum, yang mana dia ada mudarat ataupun masalah kalau dia meneruskan puasa. Okey. Hadis yang seterusnya juga tak ada dalam buku ni. Yang mana dalam riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik. Kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Anas mengatakan dahulu kami bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka bermusafir bersama-sama. Falam ya'ibis saim 'alal muftir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang yang mana yang muftir, yang mana berbuka puasa. Ada sahabat ketika yang mana bermusafir, mereka berbuka puasa. Jadi Rasulullah tidak mencela orang buka puasa. Kemudian walal muftir ala saim, dan juga tidak juga mencela orang yang mana orang yang meneruskan puasa. Jadi nak menunjukkan mereka ini ada yang berpuasa, ada yang berbuka dalam keadaan tertentu. Jadi nak menunjukkan hadis yang mana Rasulullah kata ulaikal usah tu dalam konteks tertentu. Maksudnya mereka yang mana tak berbuka telah bermaksiat kata Rasulullah, itu pada konteks tertentu. Sebab dalam riwayat yang lain kata Anas, kunna nusafir ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana mereka musafir dengan Rasulullah tidak mencela pun orang-orang yang muftir, yang mana berbuka, dan tidak mencela juga orang yang mana as-saim, yang meneruskan berpuasa. Jadi kedua-duanya boleh dilakukanlah. Jadi kita katakan sekiranya kita berbuka puasa itu bukanlah satu kesalahan, dan orang yang meneruskan puasa juga itu bukanlah satu kesalahan untuk dilakukan. Dengan syarat tertentulah kita sebutkan. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwasanya jawazul fitri lil musafiri sabitun bin nassi wal ijma', iaitu keharusan untuk berbuka puasa ini jawaz dengan apa? Bin nassi, dengan nas
Maksudnya dengan ada dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga wal ijma', telah ada ijma' tentang jawaz, keharusan untuk seseorang itu berbuka puasa. Jadi kesimpulannya, sebelum kita pergi kepada hadis yang lain, hadis seterusnya, berbuka puasa ketika mana bermusafir dibenarkan dengan syarat-syarat tertentulah. Itu panjang, kita akan bahaskan secara detail. Nak puasa nanti kita buat daurah insya-Allah tentang fik puasa lah tahun depan lah. Waktu nak puasa lambat lagi, bulan 2, bulan 3 nanti kita buat nanti. Kita akan terangkan itu. Jadi dibenarkan untuk berbuka ketika berpuasa dengan syarat tertentu, dan juga boleh juga untuk seseorang itu meneruskan puasa. Kedua-duanya ada riwayat yang mana Rasulullah membenarkan perbuatan sahabat ini. Jadi tak ada masalah lah, kedua-duanya boleh untuk kita mengamalkan perkara ini. Kita pergi kepada hadis yang mana yang seterusnya, hadis muka surat 69. Hadis kisah 17. Okey, kita akan pergi kepada hadis yang mana kisah yang ke-17. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana. Maksudnya telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahim, pada hari kematian anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Jadi Rasulullah ada anak yang bernama Ibrahim, dan kita kena ketahui Nabi Ibrahim, wajah Nabi Ibrahim sama dengan Rasulullah, maksudnya mirip. Maksudnya wajah Nabi Ibrahim sama dengan, hampir sama, mirip dengan wajah Nabi SAW. Itu adalah riwayat yang sahih, ada disebutkan. Jadi nak cakapnya Rasulullah mencintai Nabi Ibrahim, sebab itulah nama anak baginda Ibrahim. Jadi hadis ini menyebutkan kasafati syams, berlaku gerhana matahari pada hari yauma mata Ibrahim, pada hari kewafatan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Faqala an-nas, dan berkata manusia ketika itu, kasafati syamsu limauti Ibrahim, telah terjadi gerhana ni disebabkan kematian Ibrahim. Maksudnya mereka mengatakan, ada setengah orang mengatakan Ibrahim, maksudnya anak Rasulullah, meninggal. Ketika meninggal inilah menyebabkan terjadinya gerhana, dia kata macam tu. Kemudian didengar oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin. Maksudnya sesungguhnya matahari dan juga bulan ini tidak terjadi gerhana disebabkan limauti ahadin wala lihayatihi. Maksudnya tidaklah terjadi kematian ataupun tidaklah terjadi gerhana ini disebabkan kematian seseorang. Maksudnya kalau orang tu mati, bukanlah disebabkan gerhana itu jadi disebabkan dia mati. Disebabkan dia mati dah terjadilah gerhana ini, disebabkan sekian-sekian sebab-sebab tertentu. Jadi Rasulullah nak membuang kepercayaan yang ada pada zaman tersebut. Wala lihayatihi, dan tidak juga gerhana matahari ini terjadi sebabkan kelahiran seseorang. Tak ada benda ini. Fa iza raaitum fasallu wad'ullah. Rasulullah kata, fa iza raaitum, bila mana kamu melihat gerhana, maka fasallu, maka hendaklah kamu menunaikan solat khusuf gerhana, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tengok riwayat yang lain, Rasulullah ketika mana nampak gerhana gelap, Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Sebab Rasulullah takut akan terjadi azab, turun azab ke, jadi benda-benda lain, sebab tak tahu. Kita zaman sekarang, kita tahu terjadi gerhana, sebab itu kita bila gelap, kita tak rasa panik apa je. Maksudnya tak rasa macam gementar. Rasulullah pada zaman tersebut, Rasulullah tak tahu apa akan terjadi. Adakah itu gelap itu adalah azab akan turun ke? Ataupun adakah terjadi perkara-perkara tertentu? Rasulullah tak tahu. Cuba bayangkan zaman sekarang tak ada teknologi, kita tak tahu pun bila berlaku gerhana, tiba-tiba gelap semua. Kita pun akan rasa takut. Kita akan rasa takut. Sebab itu Rasulullah SAW bila melihat gerhana, Rasulullah pun akan rasa gementar, kerana tidak mengetahui apa yang akan turun, adakah azab Allah ataupun sebaliknya. Sebab itulah ketika mana fa iza raaitum, Rasulullah kata bila mana kamu melihat gerhana, fasallu, hendaklah kamu menunaikan solat. Bila hadis yang mana menyebutkan tentang Ibrahim ni, kita ketahui juga Nabi SAW pernah menangis ketika mana kewafatan orang-orang yang mana Rasulullah sayang dan cintai. Itu ada disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ada banyak kisah ataupun ada banyak hadis yang mana menunjukkan baginda Nabi SAW mengalir air mata baginda. Antaranya adalah ketika mana kisah kematian anak dia dan juga kematian sahabat baginda. Kita akan baca hadis yang mana menceritakan Rasulullah SAW juga pernah mengalirkan air mata. Ketika mana Rasulullah pernah menangis? Yang pertama adalah baginda pernah menangis ketika membaca Al-Quran ataupun mendengar bacaan Al-Quran. Iaitu Rasulullah pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud
Iaitu Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya." Bacalah Al-Quran ini dekat aku. Baca kat aku Quran ni, nak dengar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun kata, "Aqra' alayka wa alayka anzil." Maksud dia kata, aku nak baca kat engkau sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Itu sebab Rasulullah kata kat Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya." Baca Quran kat aku. Ibnu Mas'ud pun dia macam pelik, dia kata, "Aqra' alayka," aku nak baca kat engkau sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Maksudnya Rasulullah dah tahu, jadi kenapa nak baca? Kemudian Rasulullah pun menyebut, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku suka untuk mendengar bacaan Al-Quran ini min ghairi, daripada orang lain. Jadi kalau kita dengar bacaan Al-Quran pun itu perkara yang baik. Jadi nak menunjukkan Rasulullah pun suka untuk dengar bacaan Al-Quran min ghairi, daripada orang lain. Kalau daripada guru, mungkin dia dengar bacaan murid dia untuk memperbetulkan bacaan. Kalau kita dengar bacaan Al-Quran orang lain adalah untuk kita menenangkan diri dan juga menghayati apa maksud di sebaliknya. Sebab itulah kita kata mendengar bacaan Al-Quran juga kebaikan. Kemudian bila mana Ibnu Mas'ud dia sampai kepada surah An-Nisa, salah satu ayat dari surah An-Nisa, maka ketika itulah Nabi SAW disebutkan, faraitu, sahabat kata, faraitu ainai Rasulullah SAW tahmilan. Dia nampak, aku melihat mata Nabi SAW, ainai Rasulullah SAW tahmilan. Maksudnya keluar air mata. Ketika mana Rasulullah SAW buat apa? Ketika mana baginda dengar bacaan Al-Quran. Jadi nak cakapnya, baginda pernah menangis juga ketika mana dalam keadaan mendengar bacaan Al-Quran, bukan hanya ketika baginda beribadah sahaja. Ada juga riwayat lain, ketika dalam solat, baginda juga pernah kedengaran, sahabat dengar pada dada Rasulullah ni bunyi macam bunyi something. Maksudnya bunyi seperti mana menggelegak. Itu adalah Rasulullah menahan tangisan. Hal ini kerana baginda menghayati ataupun memahami apa yang mana bacaan Nabi SAW. Kita lihat juga hadis yang mana tak ada dalam kitab ni, dia dalam buku lain, iaitu 40 tangisan Rasulullah mungkin ada, iaitu berkaitan tangisan Rasulullah yang lain juga adalah ketika mana kematian seseorang. Ada sahabat yang mana ketika kematian anak dia, sahabat tu menangis. Dia menangis terlalu kuat, bukan menangis biasa ataupun kita gelak air mata, kesedihan tak ada masalah, sebab agama mengiktiraf perasaan. Bila mana kelihatan sahabat itu dia menangis, ditanya kepada sahabat itu, "Atabkin 'inda Rasulillah?" Adakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Sebab Rasulullah pada kat majlis itu. Dan wanita ni dia menangis disebabkan kematian anak dia, kematian seseorang budak. Maka Rasulullah pun ada kat situ. Ditanya kepada dia, "Atabkin 'inda Rasulillah?" Engkau menangis sedangkan Rasulullah ada kat sini. Engkau menangis di sisi Rasulullah, bukan menangis biasa. Dia menangis kuat. Maksudnya menangis dalam keadaan tak ada adab lah, terlalu kuat. Kemudian perempuan tu kata, "Alastu araka tabki?" Bukankah aku melihat engkau juga wahai Rasulullah tabki, menangis? Sebab kita tahu Rasulullah pernah menangis. Jadi bila mana Rasulullah tegur dia, "Atabkina 'inda Rasulillah?" Kau menangis sedangkan Rasulullah ada kat sini di sisi Rasulullah. Dia kata balik, "Alastu araka tabki?" Bukankah aku sendiri pernah melihat sebelum ni engkau pun menangis? Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan, "Inni lastu abki, innama hiya rahmatun." Sesungguhnya aku bukanlah menangis. Maksudnya apa? Bukan Rasulullah tak menangis. Sesungguhnya aku bukanlah menangis seperti mana engkau menangis. Nak cakapnya Rasulullah menangis disebabkan rahmah. Dia ada beza orang yang mana menangis, meronta-ronta kuat, tak terima takdir, dengan orang yang menangis disebabkan dia rasa sedih dengan apa yang mana kesedihan yang dia rasa. Sebabnya beza. Ada beza antara menangis dan meratap. Menangis ataupun keluar air mata disebabkan kesedihan tertentu, orang yang kita cintai meninggal, itu Rasulullah pun pernah menangis ketika anak baginda wafat. Ketika sahabat baginda wafat, kita akan jumpa sekali sahabat baginda yang bernama Uthman, bukan Uthman bin Affan, Uthman yang lain wafat juga, Rasulullah ada menangis. Jadi menangis, sedih, itu agama mengiktiraf, bukanlah dilarang. Cuma yang dilarang adalah kalau kita menangis sampai kita tak terima takdir. Kenapalah aku jadi benda ni? Kenapalah semua ni jadi kat aku? Itu yang mana? Yang dilarang di dalam agama. Kita kata kenapalah Allah zalim? Hakikatnya Allah tidaklah zalim. Kita kata kenapa Allah uji aku macam ni? Kita tak terima takdir. Menangis meronta-ronta, itu yang dilarang. Tetapi sekiranya kita sekadar menangis sebab kita bersedih, itu tidak dilarang kerana Rasulullah juga mengalir air mata. Mengalir air mata ketika mana
benda ataupun orang yang Rasulullah sayang pergi meninggalkan baginda. Kisah yang mana baginda Nabi SAW juga ada hadis yang kita telah baca nak menunjukkan menyayangi seseorang itu dibenarkan dalam agama. Sebab itu hadis kita pernah baca, ada hadis yang mana sebelum ni tentang Aqra bin Habis, yang mana dia mengatakan bahawasanya dia ada banyak anak. Innali asyarata minal walad. Maksudnya dia nak mengatakan bahawasanya aku ini ada 10 orang anak dan aku tak pernah cium dia, tak pernah sayang dia. Maksudnya tak pernah cium anak-anak aku lah. Kemudian Rasulullah sebut man la yarham la yurham atau kama qala. Siapa yang mana tak menyayangi, merahmati, mencintai orang lain, maka dia tidak akan disayangi. Jadi sebab itulah kita menyayangi, mencintai keluarga kita, anak kita, itu perkara yang mana dianjurkan untuk kita melakukannya. Apa lagi kisah yang menunjukkan tangisan Nabi SAW adalah ketika mana meninggalnya sahabat baginda Nabi SAW yang mana kita sebutkan tadi, iaitu Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal, dan mana Rasulullah SAW mengalirkan air mata juga ketika mana Uthman ini meninggal. Bukan Uthman bin Affan. Kalau Uthman bin Affan, Rasulullah wafat, bahkan selepas itu sempat dia khalifah. Jadi sebab tu kita kena tahu sahabat ni ada banyak nama sama. Sebab tu ada yang mana nama Abdullah saja banyak, Abadillah, maksudnya banyak sahabat nama Abdullah. Demikian Uthman, ada Uthman bin Affan, Uthman bin Maz'un dan lain-lain. Yang kita sebut ni Uthman bin Maz'un, yang mana ketika mana dia wafat, Rasulullah menangis. Sebab apa? Sebab merindui, menyayangi sahabat-sahabat yang mana telah pergi lebih awal daripada baginda. Yang seterusnya adalah ketika mana kewafatan anak Nabi SAW, iaitu ketika mana anak Rasulullah SAW, baginda juga menangis. Iaitu ketika mana Rasulullah jalisun alal qabri, Rasulullah duduk di sebelah kubur. Maksudnya bukan duduk di atas perkuburan lah, bukan Rasulullah ini tanam kubur duduk atas tu, tak, maksudnya duduk di sebelah. Rasulullah jalisun alal qabri, duduk pada perkuburan itu, pada makbarah. Kemudian sahabat mengatakan fara'aitu ainaih, iaitu aku nampak mata ataupun Rasulullah SAW ni mengalir air mata. Maksudnya Rasulullah juga sedih ketika mana anak baginda sendiri yang mana dalam keadaan meninggal dunia. Jadi nak menyebutkan bahawasanya ini seseorang itu menangis, itu bukanlah satu dosa dan bukan satu kesalahan selagi mana dia tidak meratapi apa yang mana yang terjadi. Dia tak teriak, tak menangis, tak kata aku ni tak terima, tak di Tuhan, yang lain-lain. Itu yang mana yang dilarang oleh agama. Hadis yang seterusnya adalah yang kita akan baca pada hari ini, berkaitan seseorang itu dia tidak mengambil rukhsah mengqasarkan solat ketika bermusafir, pada hadis yang ke-18 muka surat 73. Hadis yang mana ke-18 muka surat 73. Ini adalah berkaitan seseorang yang mana dia ketika mana telah ada rukhsah, dibenarkan, maksudnya dia musafir, rukhsah telah diberikan kepada dia, dia dibenarkan mengambil rukhsah, tetapi dia tidak menunaikan dia tidak mengambil. Iaitu ketika mana dia bermusafir, dia boleh untuk mengqasarkan solat. Ulama berbeza tentang hukum qasar. Ada kalanya qasar ni harus dibenarkan, ada kalanya juga ia dianjurkan. Ketika mana dia ada keadaan tertentu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika mana seseorang itu dia bermusafir melebihi 2 marhalah, maka dia dibenarkan untuk mengqasarkan solat. Tetapi sekiranya seseorang itu dia bermusafir lebih 3 marhalah, maka dianjurkan untuk dia mengqasarkan solat. Jadi mengqasarkan solat ni bukan perkara yang dilarang sekiranya telah cukup syarat dia. Sebab tu Allah menyebutkan bahawasanya wa iza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas solah. Bila mana kamu pergi bermusafir di atas muka bumi, bukan satu dosa kalau kamu memendekkan ataupun mengqasarkan solat. Bahkan hadis yang mana muka surat 73 ini, kita dengar ayat hadis di bawah, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Maksudnya qasar ini adalah sedekah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kalian, maka ambillah sedekah daripadanya. Rawahul Muslim. Jadi nak menunjukkan qasar, memendekkan solat ini merupakan salah satu rukhsah ataupun sedekah yang Allah bagi kat kita. Maka faqbalu sadaqatah, ambillah, terimalah sedekah dari Allah itu. Jadi kita kena dianjurkan untuk kita mengqasarkan solat seperti pada syarat kita sebutkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau telah 2 marhalah ke atas, maka dibenarkan untuk qasar. Tapi yang afdal dianjurkan kalau 3 marhalah.
3 marhalah dan ke atas itu digalakkan, tapi kalau 2 marhalah dibenarkan, maksudnya harus jawaz untuk kita mengambil rukhsah dalam mengqasarkan solat. Mengqasarkan kita kena bezakan qasar dan jamak. Bahkan kita telah buat daurah sebelum ini pun berkaitan hal ini, iaitu beza antara qasar dan jamak. Jamak dia lebih luas. Jamak seperti mana seseorang itu jika dia tidak bermusafir pun dia boleh menjamakkan solat, seperti sakit. Kalau dia sakit kat rumah ke, dia boleh menjamakkan solat. Sebab jamak ini dia melibatkan apa? Masyaqqah, kesulitan. Seseorang sakit, dia boleh menjamakkan solat tanpa qasar. Adapun qasar, maka ia terikat dengan apa? Qasar ini ia terikat dengan safar. Maka kalau tak ada safar, tak boleh seseorang itu mengqasarkan solat. Qasar pendek, jamak gabung. Seseorang itu dia hendaklah bermusafir, dia safar yang tawil, baru dia boleh qasar. Adapun kalau jamak menggabungkan antara 2 solat, itu lebih luas lah, seperti orang sakit. Kalau orang sakit duduk hospital, susah dia nak bergerak, nak beribadah, maka dia boleh menjamakkan solat tanpa qasar. Gabung je 4-4. Zuhur dengan asar. Maka tak boleh dia buat dua-dua. Sebab apa? Sebab dia bukan musafir. Dia tak boleh qasar. Qasar ini adalah bila mana dia pergi untuk bermusafir, dia keluar tempat. Maksudnya dengan cukup safar tawil. Tetapi jamak adalah dia melibatkan masyaqqah, kesulitan, menurut ikhtiarat Imam Nawawi dan lain-lain. Seorang yang mana dia sakit teruk, dia boleh mengqasarkan antara zuhur dengan asar 4 rakaat dia gabung dalam satu. Dia buat zuhur asar 4-4, tak boleh dua-dua. Sebab apa? Sebab dia duduk hospital yang mana dekat je dengan kawasan dia tak bermusafir pun. Jadi itu kita kena bezakan di antara bermusafir ini, antara jamak dan juga dengan qasar, kerana ia merupakan perkara yang mana berbeza. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.